Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Alhamdulillah. Kita suntik vaksin hati dulu nah. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna lahu 'alayha am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, kita selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa ونفسي بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berbanyak-banyak kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas anugerah kurniaan, keampuhan, nikmat yang tak pernah putus kepada kita. Hari ini kita dipertemukan untuk sehari lagi menumpang di dunia ini untuk meneruskan satu lagi perjuangan sebagai khalifatullah, khalifah Allah, memperjuangkan diri, iman dan nafsu yang selalu bertengkar, bergaduh. Nafsu ajak buat jahat, iman ajak buat baik. Kadang-kadang kita tak buat apa terus. Dah? Ambil ubat hang. Apa pun dia tak buat terus. Dia ambil satu keputusan, ambil jalan tengah. Dua saja. Ambil bantai, tidur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas segala keputusan yang baik-baik yang telah pun kita putuskan. Dengan keputusan yang baik hari ini, dapat hadir lagi ke kuliah kita secara bersemuka dan juga secara alamaya. Ini adalah keputusan yang terbaik yang kita putuskan setiap hari. Keputusan yang terbaik yang kita putuskan setiap hari, nak mulakan dengan beribadah kepada Allah. Nak cari amalan yang boleh mendapat redha Allah. Itulah keputusan yang paling terbaik yang pernah kita buat setiap hari. InsyaAllah. Nah, walaupun kita ambil pisau bersiang bawang, itu adalah keputusan terbaik. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sama-sama sambung pengajian kitab tafsir surah An-Nisa. Hari ini kita akan masuk ayat yang ke-39. Masih lagi perbicaraan Allah Ta'ala tentang orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Orang-orang yang kurniakan harta, wang ringgit dan sebagainya. Tetapi bersifat bakhil. Kalau dia nak bagi pun, tunggu ada orang tengok. Kalau dia nak bagi pun, dia nak riak dekat orang. Kalau tak ada siapa yang nak menghargai, dia tak bagi. Kalau memberi secara bersembunyi atau diam-diam, dia takkan bagi. Orang sebegini kata Allah, orang yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat, sebenarnya dia adalah dusta. Kerana dia menjadikan syaitan itu sebagai qarin. Apa dia? Teman dia. Sahabat baik dia. Dia ikut apa kata syaitan. Syaitan kata tak usah bagi lagi. Tunggu sekejap lagi. Semua orang pakat mai tengok. Baru hang bagi. Ini di antara yang menjadikan syaitan itu sebagai qarin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan qarin itu adalah fasa'a qarina. Seburuk-buruk sahabat adalah syaitan. Kita sambung hari ini ayat yang ke-39 yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah An-Nisa ayat yang ke-39 yang bermaksud wa madza, dimulakan dengan adatul istifham. Adatul istifham madza tu? Adat istifham berbentuk pertanyaan. Allah Ta'ala tanya dekat kita balik. Madza alaihim law amanu billah. Apakah atas mereka itu, yakni mereka orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kedekut dalam bahasa yang bagi sikit hati hang ni, kedekut bakhil. Dia bodoh sekali Orang-orang yang kedekut bakhil, yang sayang membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang sayang membelanjakan hartanya di atas jalan wajib, yakni zakat,
yang sayang membelanjakan hartanya melalui jalan sunat, yang ni sedekah-sedekah jariah dan sebagainya, mereka ini adalah di antara yang disebut dengan nama bakhil ataupun kedekut ataupun kedekut bakhil. No? Tak faham lagi sajalah tu, tangkai jerim orang panggil. Genggam tak tirih. Sampai tak tirih pun no? Kalau hak rajin tirih ni susah sikit lah. Silap sikit ya mengalir. Silap sikit saja mengalir. Kita pun sampai tak ada nak tepik. Punya mengalir ke dia. Dan kata Allah, wa madza alaihim. Apakah atas mereka itu, atas apa orang yang bakhil-bakhil ni, lau amanu billahi wal yaumil akhir, jikalau mereka beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka itu membelanjakan sebahagian dari apa yang dikurniakan Allah kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanallahu bihim alima, dan Allah Taala itu amatlah mengetahui akan dia. Jangan susah hatilah wahai si kedekut bakhil yang hanya hendak memberi pada orang tengok. Orang ramai dia bagi. Orang tak ada dia tak bagi. Orang ramai dia buat, tak ada siapa tengok, dia tak buat apa-apa tindakan pun. Kalau dia tengok ada media ataupun ada orang ambil gambar, nampak dia macam bersungguh-sungguh buat kerja. Dandanlah dia cari penyodok, dandanlah dia cari penyapu, walaupun dia pegang dayung saja, walaupun dia pegang tempat kacau senduk saja. Tak saja dia pegang masa waktu orang tangkap gambar, lepas tu dia lepas. Ni yang anfaqu, dia membelanjakan harta dia, tenaganya, apa juga perbuatannya itu adalah semata-mata untuk riak kepada manusia. Tak payah, kata Allah Ta'ala, janganlah kamu susah hati, memadailah Allah Ta'ala itu sebagai penyaksi, kerana kata Allah Ta'ala, wa kanallahu bihim alima. Cukuplah, adalah Allah itu maha mengetahui. Kalau orang tak tahu pun tak apa, janji Allah tahu apa juga tindakan kita. Itu kalau yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mengaku beriman, tapi sebenarnya tindakan dia itu munafik. Dia sekadar mengaku beriman dengan Allah dan juga dengan hari akhirat. Percaya kepada hari kiamat, percaya kepada azab neraka, percaya kepada hari perhimpunan yang besar, percaya kepada timbangan amal kebajikan dan juga kejahatan, percaya kepada wujudnya neraka dan syurga. Tapi kenapa bersifat sedemikian? Kenapa kalau nak buat sesuatu kebaikan, kena ada orang tengok, kena ada orang rakam, agar diperluaskan oleh media. Lalu namanya disebut-sebut, jasanya dikenang-kenang. Ini yang Allah Ta'ala kata, kalau orang tak tahu pun tak apa, tak ada kurangnya, memadailah Allah yang maha mengetahui. Cukuplah Allah tahu, orang tak tahu pun tak apa. Punya pasal lah, punya syukurlah, kalau hampa tak masuk sebut pun tak apa. Memadailah Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Yang mana bila kita mengaku kita beriman dengan Allah dan hari akhirat, kalau kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, Allah Ta'ala akan selalu datangkan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia akan main dua tu. Kenapa? Apabila kita meyakini wujudnya hari akhirat, bermakna kita meyakini wujudnya hari pembalasan. Pembalasan ini iaitu akan dibalas segala perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk akan dibalas. Daripada pembalasan itu menyebabkan kita rasa takut apabila kita nak bersifat riya, bersifat sum'ah, bersifat ujub, bersifat takabur dan sebagainya. Sebab apa? Takut balik-balik ke akhirat nanti, segala kebaikan yang kita buat rupanya tak ada apa. Tak dikira pun. Kosong saja suratan amal kita. Tak dicatat oleh malaikat raqib.
Dengan sebab apa? Sebab dengan sifat-sifat sedemikian. Situ Allah Ta'ala kata, hampa mengaku beriman dengan Allah dan hari akhirat. Pemohong. Hampa lebih mementingkan keduniaan. Kamu lebih pentingkan apa yang orang nak kata. Nah, sentiasa takut nanti orang tengok orang kata apa. Awak dapat tak kata apa pun. Awak dapat tak kenang aku lagi banyak jasa yang aku buat. Tak sebut pun nama aku. Tak sebut pun tak apa. Janji Allah yang maha mengetahui. Ini kata Allah. Tak usah risau. Tak usah susah hati. Cukuplah Allah tahu. Nah, siapa tak tahu pun tak mengapa. Kerana kata Allah, innallaha la yadhlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak menzalimi. Allah Ta'ala tidak menzalimi kepada hamba-hambanya misqala dzarrah, walaupun setimbang zarah. Zarah ini mengikut daripada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksud zarah ini sesuatu yang tak boleh dibahagi. Punya kecil benda tu sampai tak boleh nak potong dua. Kecil sangat. Halus sungguh-sungguh. Maka diibaratkan zarah itu adalah sebesar debu. Debu. Boleh tangkap debu. Nampak kan? Kalau dalam rumah ada cahaya masuk kok lubang-lubang paku ke atau lubang tingkap tu, nanti nampak ada terbang habuk tu kan. Itu adalah debu yang sedang berterbangan. Cuba tangkap satu. Jangan kata nak bahagikan dia. Nak tangkap pun tak boleh. Kita tak mampu tangkap. Itu dimaksudkan dengan zarrah. Kata Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Terlampau kecil. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, zarah ini tetap dikira. Bukan besar mana pun kita buat kebaikan, halus sungguh-sungguh. Kita pun tak kira dia. Alah sikit je, bukan buat apa pun. Senyum saja kot kat dia. Tak payah bayar pun. Kecil sangat, sikit sangat. Tetapi di sisi Allah, walaupun sehalus debu yang tidak boleh dibahagikan itu, maka ianya tetap dikira. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Ta'ala takkan sia-siakan kebaikan yang kita buat walaupun sebesar hama. Hama tu pun nampak juga boleh tangkap. Kena dia makan darah kita banyak, dia membesarkan. Tapi kalau debu, habis dia akan terbang. Hilang macam tu saja. Itu pun sebab ada pantulan cahaya matahari yang masuk melalui corong-corong rumah kita. Kalau tak ada cahaya matahari, kita tak nampak macam sekarang. Kita tak nampak. Walhal dia ada berterbangan di sekitar kita tapi kita tak nampak. Itulah zarah. Kecil sangat. Tetap Allah Ta'ala kira dia kata. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kata Allah. Dan dia kata, akan tetapi jika adalah amalan-amalan itu yang sedikit, Allah Ta'ala akan yudha'ifha, gandakan akan dia. Allah Ta'ala akan gandakan akan dia. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan dia akan memberi daripada pihak ganjaran yang amat besar. Walaupun benda tu paling kecil, tetapi di sisi Allah Ta'ala dia akan bagi ganjaran yang amat besar. Sebab tu Allah Ta'ala kata, jikalau satu kebaikan yang kamu buat, aku akan bagi 10. 10 yang akan kuberi. Jikalau kita memberi sedekah kepada sahabat kita dapat 10. Bagi dekat adik-beradik, kita dapat 2, kita dapat 20. Kita memberi pinjam kepada orang yang sangat-sangat berhajat, kita dapat 18. Itu yang tertulis di pintu syurga. Dan kita menginfakkan harta di jalan Allah, kita dapat 600 hingga ke 700. Walaupun pemberian itu hanya sebesar zarah. Kecil sangat-sangat. Jadi Rasulullah ni, apabila dia membaca ayat ini, dia rasa seronok sangat. Dia rasa suka sangat.
Lantas keadaan baginda SAW pada waktu ini terlalu bahagia apabila dibacakan ayat sedemikian. Sebab apa? Buat sikit dapat banyak. Sikit saja buat. Kita baru niat, baru lintah di hati. Allah dah ditulis dengan gandaan yang banyak. Itu dia kata yudha'ifha. Dia mudha'afkan, digandakan dengan bilangan yang lebih. Tengok pada keadaan, tengok kepada jalan yang kamu buat baik tu. Aku nanti bagi lebih lagi. Ketahuilah kita kalau kata setitik peluh kita yang menitis kerana kita berkebajikan, sama ada kepada manusia kita buat baik, sama ada kita berkhidmat kepada kedua orang tua kita, sama ada kita berkhidmat kepada ahli keluarga kita berkhidmat kepada binatang, kita berkhidmat kepada alam dan isinya, tetap Allah Ta'ala kira pada titisan, walaupun setitik peluhnya mengalir tak dan sampai ke bumi, tak menitik ke tanah, kering terus dalam titisan itu. Tetap Allah Ta'ala kira dengan cara Allah Ta'ala jadikan satu malaikat daripada peluh kita yang keluar tu. Berjalan kaki, mai kuliah, ambil berpeluh jalan tangkap tu pun berpeluh. Ketahuilah kita, peluh itu dikira oleh Allah. Kita tak tahu, kita marah. Awak aku ni suka berpeluh. Bukan yang terang mana pun. Rimah lah. Jangan rimah, ada pahala. Ada malaikat yang Allah Ta'ala jadikan melalui peluh kita yang berpenak bersusah payah di jalan Allah. Dan malaikat itu akan beristighfar kepada kita satu hari tu. Dan jalan main lari-lari sikit. Banyak sikit peluh keluar tu. Lari tak sampai. Kalau berjalan tu pelan-pelan sampai. Tercungap-cungap. Naik tangga 2 biji anak tangga pun. Amoi naik tangga pun penat. Penat tercungap-cungap pun ada pahala. Allah itu maha pemurah. Sikit saja kita buat di jalan Allah. Jalan dia bagi sakit. Sakit pun mai juga. Jalan tak apa nak betul. Herat itu dikira pahala. Kesakitan kamu itu dikira pahala. Inilah yang Allah Ta'ala kata. Ajrun azimah. Balasan yang amat banyak. Min ladunhu. Daripada sisinya. Sisi siapa? Sisi Allah. Tersakirah lah. Allah tu maha kaya. Dia takkan bagi sikit-sikit. Orang kaya. Dia takkan bagi sikit-sikit. Dahlah kaya. Rahman Rahim. Pemurah pula. Kan? Sikit saja kita buat. Misqala zarrah. Besar zarah saja kita buat. Kita khidmat bukan khidmat pada Allah. Kita khidmat pada masyarakat. Kita khidmat pada ahli keluarga. Khidmat dalam rumah tangga kita. Bukan khidmat ke Allah. Tapi Allah tetap anugerahkan ajran azimah. Pahala yang amat besar. Jadi kata Allah, dia main tanya balik. Fakaifa. Ini juga ada istifham. Atas tadi, mala. Ini fakaifa. Idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haulahi syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala lantaran itu, bagaimanakah hebat keadaan nanti apabila kami bawakan seorang penyaksi dari tiap-tiap umat dan kami bawakanmu sebagai penyaksi atas mereka itu. Baik, pada ayat ini ada asbabun nuzul. Ayat yang ke-41 ini ada asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat 41. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam satu hadis. Satu hari bila mana Nabi dapat ayat ni, Nabi menangis. Nabi menangis dalam tangisan yang semahu-mahunya. Baru dapat ayat, dia menangis. Kemudian dia keluar, dia baca ayat ini. Dalam bacaannya baginda terus menangis. Kan Nabi ni jiwa yang begitu halus, mudah menangis. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk umatnya. Sayang sangat dia dekat kita ni. Jadi dia jumpa dengan seorang sahabat yang mempunyai suara yang begitu merdu sekali.
Di dalam alunan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah, kita yang tak faham apa pun kalau dengar, caya agak hati. Nah, tambahlah kalau dengar dalam bacaan dia diiringi dengan isak tangis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagilah timpa ke hati. Siapa dia sahabat ni? Iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini terkenal dengan sahabat yang mempunyai suara yang amat merdu. Bila mana Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pun memegang Abdullah bin Mas'ud dengan satu pegangan penuh kasih sayang. Wahai Ibnu Mas'ud, katanya, tolong bacakan kepada aku surah An-Nisa ayat yang ke-41. Tolong baca. Apa kata Ibnu Mas'ud? Masya Allah, ayat ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Engkau terlebih indah mengalunkan surahnya. Engkau terlebih merdu mengalunkan bacaan-bacaannya. Berbanding dengan aku, siapalah aku? Kalau kita lah mengadap dengan tok guru kita ni nak suruh baca, tak maulah kan? Kita nak suruh dia lah baca, dia lagi baik, dia lagi cantik, suara dia lebih merdu. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tak mau, dia tak mau baca. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam rangkulan yang semakin rapat dengan Abdullah bin Mas'ud, tolong Sa'ad, dia kata. Tolong Sa'ad baca, dia kata. Aku nak dengar daripada alunanmu. Kerana di antara sahabatku, engkaulah yang memiliki suara bak buluh perindu. Sedap sangat suara Abdullah bin Mas'ud ni. Atas permintaan seorang kekasih kepada kekasih, maka Abdullah bin Mas'ud pun bawa ayat ni ayat yang berbunyi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Satu ayat dia kan suruh baca banyak, dia suruh baca satu je. Dibacalah oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun dia, Abdullah bin Mas'ud pun dia, okey. Dibacalah oleh Ibnu Mas'ud dan terdengarlah sayup-sayup isak tangis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi menangis? Sehingga menyebabkan Ibnu Mas'ud merasa bersalah. Dia yang suruh baca tapi dia menangis. Apa rahsia di sebalik? Apa rahsia, apa cerita di sebalik isak tangis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu maksud, kita tengok maksud ayat ni. Lantaran itu, fakaifa, bagaimanakah nanti hebat keadaannya apabila kami bawa datang seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami bawakanmu sebagai penyaksi atas mereka itu. Allah Ta'ala cerita dalam ayat yang ke-41 daripada surah An-Nisa ni, hari akhirat nanti, sewaktu mana dihitungnya setiap amalan manusia untuk ditimbang. Dia kata walaupun sebesar zarah, naiklah kebajikan kita yang tak banyak mana di atas timbang sebesar zarah. Malu kan kita? Allah, kecilnya hak aku. Besar tu saja yang aku buat ya Allah. Malunya. Siapa ada situ? Ada penyaksi. Siapa penyaksi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, malunya kepada Rasulullah. Kalau sikit sangat, tak kalah sebesar debu saja yang mampu kita buat, ia akan ditimbang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, bukan kamu sahaja, tetapi umat-umat yang lain. Makna dia, rasul-rasul yang terdahulu daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada zaman Nabi Isa alaihi salam. Setiap umat yang dihitung, yang ditimbang, yang dihisab awalannya, ada Nabi mereka yang menjadi saksi. Yang tunggu di tepi timbangan. Tunggu tengok. Banyak ni saja ke? Ini sahaja ke? Malu ni nak? Dah rasa perasaan malu kita? Macam kita lah orang kata esok kita pakat buat gunuri nak. Siapa yang ada tumpah nak buat gunuri, bawa lah kuih. Tiba-tiba kita main, kita bawa sebiji saja cucuk kodok. Aduh ya Allah. Rasa macam kita tak boleh nak bawa keluar sementara sahabat lain bawa
bertingkat-tingkat, bertalam-talam. Kita ada sebiji saja, Allah malunya. Kan? Ini bukan besar sujud kodok dah, sebesar zarah. Siapa nak tengok? Siapa yang jadi saksi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang Rasulullah ni dia menangis apabila dia tahu rupa-rupanya ada di kalangan umat dia yang hanya bawa pahala sebesar zarah. Dia tanya pada Allah, ada imbuhan gandaan tak? Ada, kata Allah. Ada ganda-gandanya. Mestinya dia rasa suka. Tapi bila sampai pada ayat ni dia menangis. Dia menangis sedih. Pasal apa? Pasal nak dia hisap seorang-seorang. Dia kena tunggu dekat situ. Dia kena tengok dekat situ. Sampai Allah Ta'ala kata, wajina bika ala haula'i syahida. Hang pun kami buat main. Wajina. Hang pun kena jadi saksi juga. Pada mereka itu. Siapa mereka itu? Iaitu di kalangan umat-umatmu. Pernah satu ketika di dalam satu riwayat daripada Abu Lais rahimahullahu ta'ala menceritakan apabila selesai Nabi membaca ayat ni, Nabi tadabbur, Nabi faham sungguh-sungguh cerita tentang neraka ni. Nabi menangis sampai tak henti-henti, lalu turunlah Jibril. Allah Ta'ala hantar Jibril kepada Rasulullah. Pilah pujuk desa, menangis. Pilah pujuk desa. Kekasih atas kekasih dia tak boleh tengok orang sedih. Maka turunlah Jibril. Jibril biasanya akan turun dalam rupa seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Dia mai kepada Rasulullah. Kenapa tak habis-habis lagi ni menangis? Rasulullah kata kepada Jibril alaihi salam, ceritakan kepadaku tentang sifat neraka. Siapa dia tanya sifat neraka? Sebab apabila dia nak kata dia ni nak jadi saksi, di mahsyar nanti dia akan jadi saksi. Cerita Sa'ad, dia kata macam mana neraka ni? Sebab syurga tu tahulah penuh dengan nikmat. Neraka ni macam mana? Walhal pada ayat-ayat yang terdahulu Jibril berulang-ulang cerita kepada Rasulullah. Ini dia nak tahu sebab apa? Dia nak menangis lagi. Daripada tangisannya untuk ditagihnya rahmat Allah. Dan daripada rahmat Allah untuk dia hadiahkan kepada kita. Jadi lalu Jibril pun bercerita kepada Nabi SAW. Dengan hakmu ya Rasulullah, engkau dibangkitkan dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh kebenaran. Maka saksikanlah bahawa neraka itu amatlah panasnya. Jikalau dibukakan apinya sebesar lubang jarum, kalaulah Allah Ta'ala tembuskan ruang neraka itu besar lubang jarum saja. Macam saya cerita tadi yang kata tembus lubang bumbung kita dengan sebab lubang paku memasukkan cahaya nampak terbang debu tu. Kalau Allah Ta'ala buka neraka itu sebesar lubang jarum, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya terbakar hangus dunia ni. Bukan besar mana kecil sangat, sebesar lubang jarum. Dan seandainya kata Jibril alaihi salam diletakkan gelang, asawir, gelang yang dikatakan orang lelaki yang memakai perhiasan emas, mereka itu akan dipakaikan gelang daripada bara api neraka. Dan seandainya gelang yang Allah Ta'ala pakaikan kepada orang-orang yang diharamkan memakai barang yang kemas tu, Allah Ta'ala hantar satu je gelang tu. Diletak di atas bukit yang tinggi, nescaya lebur hingga sampai 7 petala bumi kerana terlalu panas gelang tersebut. Dan sekiranya Allah Ta'ala hantarkan sehelai pakaian, satu saja pakaian yang dipakaikan kepada ahli neraka, dihantarkan ke muka bumi ini, nescaya garing kepanasan seluruh makhluk yang berada di atas muka bumi. Dan kalau diazab seorang sahabat di sebelah timur, maka menjeritlah yang berada di sebelah barat. Nak diceritakan tentang betapa hebat
dan betapa panasnya sifat neraka itu. Lalu Jibril ceritakan lagi ya Rasulullah. Dalam esak tangisnya dia terus suruh Jibril bercerita. Ceritakan lagi, untuk apa? Cerita ini diceritakan untuk aku dan umat-umatku agar mereka tak lupa panasnya neraka itu. Lalu Jibril terus bercerita. Di dalam kisahnya Jibril mengatakan, demi jiwa yang hak, yang benar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu wahai Muhammad, neraka itu ada 7. Neraka itu ada 7. Dan Jibril terdiam. Teruskan, aku sedang mendengar. Dia duduk dengar. Benda yang ngeri ni kalau boleh kita tak mau dengar cerita lah. Tengok pun tak mau, dengar pun tak mau. Tapi dia nak dengar. Sebab apa? Untuk disampaikan kepada kita. Kalau tidak kita tak tahu cerita macam mana. Ha? Maka kata Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka itu mempunyai 7 pintu. Yang mana pintu yang pertama bernama Hawiyah. Yang kita dah baca Narun Hamiyah. Itu satu Hamiyah, ini Hawiyah. Ama adraka ma hiya. Baik. Neraka Hawiyah ini tempat siapa? Lalu bertanyalah Nabi, siapa yang duduk dalam Hawiyah ni? Neraka Hawiyah ni, kata Jibril, neraka yang paling ke bawah. Neraka yang paling ke bawah. Ianya dihuni oleh puak-puak munafik. Juga dihuni oleh Fir'aun dan Qarun. Dan neraka yang kedua, neraka yang dinamakan dengan nama Jahim. Jahim ini dihuni oleh orang-orang musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang menduakan Allah. Masih lagi Islam, tetapi menduakan Allah. Dan kemudian Jibril terus bercerita, neraka yang ketiga pula bernama Saqar. Dan neraka Saqar itu dihuni oleh puak-puak Sabi'in. Sabi'in ni siapa? Orang-orang yang ingkar dalam melakukan ketaatan. Bila dia ingkar melakukan ketaatan, dia kerja buat dosa saja. Dosa saja dalam kehidupan dia. Tak ada benda yang baik langsung. Itu neraka Saqar. Dan kemudian neraka yang keempat, kata Jibril alaihi salam, neraka yang diberi nama Laza. Laza. Dan Laza ini dihuni oleh iblis dan kuncu-kuncunya. Serta dikongsi bersama Majusi, penyembah api. Orang yang menyembah api itu sembah iblis lah. No? Sebab iblis itu dijadikan daripada api. Itu neraka yang keempat. Dan neraka yang kelima bernama Hutamah. Neraka Hutamah ini, kata Jibril alaihi salam, adalah untuk orang-orang Yahudi. Itu yang kelima. Dan yang keenam, neraka yang dinamakan Sa'ir. Ni yang Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Al-Quran tentang azab Sa'ir. Azab neraka Sa'ir. Maka Sa'ir ini adalah untuk orang-orang Nasrani. Lalu berdiamlah Jibril alaihi salam untuk seberapa tempoh. Diam, berhenti. Rasulullah ni terus mendengar. Macam kita lah duduk dengar orang dah cerita. Tiba-tiba dia berhenti. Lalu bertanyalah Nabi SAW, apakah neraka yang ketujuh? Apakah neraka yang ketujuh? Maka Jibril pun menggelengkan kepala, dia golek kepala. Pasal apa? Okay, kita tengok awal tadi Allah Ta'ala suruh Jibril datang kepada Rasulullah pujuk sebab dia dia menangis. Jadi kalau dia baca neraka yang ketujuh, nescaya lebih kuatlah tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi atas desakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ketujuh? Wahai Jibril, apa yang ketujuh? Ceritakan padaku. Lantas malaikat Jibril alaihi salam pun bercerita. Yang ketujuh namanya Jahannam.
neraka jahanam. Ianya dihuni oleh umat-umatmu yang berdosa besar. Yang mana mereka itu tidak sempat bertaubat. Dan mereka itu tidak pernah berusaha untuk bertaubat. Walhal pintu taubat sentiasa terbuka seluas-luasnya untuk mereka. Namun mereka tidak pernah merebut peluang untuk bertaubat. Maka jahannam adalah untuk mereka. Lalu menangislah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan esak tangisan yang semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Lagi kuat dia menangis, lagi kuat dia menangis. Menangis sungguh. Walhal penceritaan Jibril ni bukan untuk Rasulullah. Untuk kita. Kenapa Rasulullah menangis? Sayang sungguh-sungguh. Nah, rasa kasih, rasa sayang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup membiarkan kita dibakar di dalam jahanam. Jadi bila disebut di kalangan umatmu, dia tadi kan dia baca, dia akan jadi saksi, dia nanti tengok. Kemudian dia nak tengok macam ni ke yang akan diperlihatkan di hadapannya nanti di kalangan umatku yang mana disebut Allah Ta'ala itu At-Tawwab, Maha menerima taubat. Allah itu Al-Ghafur, Maha pengampun. Allah itu Al-Afu, Maha mengasihani. Dah disebutkan begitu, kenapa kita tak cari? Mohonlah keampunan pada Allah. Tangislah, menangislah. Itu yang kata, walaupun tangisan itu pada awalnya kamu paksa diri untuk menangis. Sementara dia nak jadi betul-betul. Paksa diri kita menangis kerana Allah. Kerana kata Jibril, di sana nanti, di sana ni di mana? Di neraka jahanam nanti. Umatmu akan menangis semau-maunya di hadapan Malik Zabaniyah. Siapa Malik Zabaniyah? Malaikat yang menjaga neraka. Umatmu akan menangis semau-maunya. Yang mana Zabaniyah akan menjawab, alangkah baiknya jikalau tangisan itu kamu tagihkan di dunia dahulu. Nescaya dapat memadamkan seluruh api neraka jahanam. Tetapi sayangnya kamu menagih tangisan itu pada hari ini, hari yang memang dah tak boleh kamu menangis lagi. Sebab tu Nabi menangis nak bagi pihak kita. Kita jangan bersenang hati, tak apalah. Rasulullah dah, dia tolong, jangan sesekali lintas dalam pemikiran kita. Jangan kita anggap sesekali yang Rasulullah sedang menunggu kita dengan tangisan baginda untuk ditebus kesalahan kita. Hari ini kita masih ada peluang. Selagi matahari belum terbit daripada arah terbenamnya, itulah peluang kita untuk mencari pengampunan daripada Allah. Dosa kami sebesar langit dan bumi, tapi maghfirah Allah seluas-luas langit dan bumi, juga seluruh yang ada di dalamnya. Itu maghfirah Allah nak, pengampunan Allah. Mohonlah kepada Allah. Lantas Nabi menangis. Nabi menangis dengan tangisan yang begitu lama sampai 3 hari. Dia pergi sembahyang, dia balik. Dia pergi sembahyang, dia balik. Dia tak bercakap dengan sahabat-sahabat. Menyebabkan sahabat-sahabat rasa susah hati dekat dia. Sampailah satu hari Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang begitu rapat, selalu menangis bersama, gembira bersama, makan bersama, lapar bersama. Sahabat-sahabat hantar suruhlah Abu Bakar pergi. Dia baik dengan Abu Bakar. Kok dia boleh cerita dekat kita? Pasal apa yang menangis sangat ni? Tapi sayangnya ketika mana Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi salam, Rasulullah hanya menjawab dari dalam, tetapi tak sedia menerima tetamu. Dia tak panggil masuk. Sedih hati Abu Bakar. Apalah gerangan kasih aku ni. Nabi ni terkenal dengan sifat peramahnya, sopan santunnya, indah bahasanya. Tengok orang ni sentiasa nak peluk, sentiasa nak sentuh. Tapi hari tu panggil masuk tak mau. Hanya menjawab salam daripada dalam. Dengarlah suara orang yang menangis macam mana dah bila dia jawab salam.
Tenggelam dalam asak tangis dia. Bila Abu Bakar keluar, Abu Bakar kata, aku tak berjaya. Aku tak berjaya. Hantar seorang lagi sahabat yang paling lembut. Sayyidina Uthman bin Affan. Hantar sahabat pergi dekat dia. Hantar pergi. Bila hantar Sayyidina Uthman bin Affan, pun tak berjaya juga. Dia hanya jawab salam tapi dia tak panggil masuk. Bermakna, dia tak bersedia untuk bercerita. Walhal sahabat lain tahu, mereka baca. Kan Rasulullah baca, semua Ibnu Mas'ud baca. Jadi dia menangis sampai tak berhenti. Apakah gerangan tangisanmu wahai Purnama? Awaklah menangis sangat ni, nah. Sayyidina Uthman bin Affan juga tak berjaya. Kemudian dikirimnya Bilal bin Rabah, juga seorang bekas, kalau kita panggil mantan daripada hamba, yang tak pernah Rasulullah tolak dia. Sebab Rasulullah tahu dia di antara yang fakir. Bila datangnya Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, apa gerangan tangismu ini? Dia tak jawab, menyebabkan Bilal terpaksa balik. Balik belakang rumah Rasulullah, rumah Sayyidatina Fatimah. Bagi tahu dekat Fatimah, pergi tengoklah ayah anda tu. Awaklah menangis sangat. Awaklah menangis sangat. Kami sahabat-sahabat tak tahu nak buat macam mana lah. Menangis sangat. Fatimah kata tentu ada sebab. Sebab wahyu yang diturunkan daripada surah An-Nisa ayat 40 dan 41 ini menyebabkan Nabi menangis tanpa henti. Allahu Akbar. Kita baca tanpa perasaan. Bagi dia baca dengan tarbiyah. Pernahlah kita baca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang azab, dan kita berhenti seketika untuk menangis. Ini yang berlaku kepada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam tangisan yang berlarutan begitu panjang, maka Sayyidatina Fatimah sebagai pengubat hati jumpa dengan ayah dia. Jumpa dengan ayah dia. Bila berjumpa, Rasulullah cerita balik apa yang Jibril cerita, sampai kepada neraka yang ketujuh adalah neraka Jahannam. Ianya dihuni oleh umatku yang tak sempat bertaubat, kata Rasulullah. Jatuh pingsan. Rasulullah jatuh pingsan. Tak tahan sangat. Tak tahan sungguh-sungguh. Menangis sampai pingsan tu. Subhanallah. Diulang-ulang baca ayat ni. Wajibna bika ala haulahi syahidah. Kami juga akan datangkan kepada engkau sebagai penyaksi kepada mereka itu. Mereka itu ni siapa? Umatmu yang berdosa, yang tidak bertaubat. Allah, kamikah ini ya Allah? Ini asbabun nuzul ayat yang ke-41. Tangisan yang tanpa henti daripada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh sahabat-sahabat sekalian, tagihlah air mata kita untuk Allah dan Rasul. Nescaya tangisan ini dapat memadamkan neraka Jahannam yang akan menjadi wabisal masir, seburuk-buruk tempat kembali kita. Seburuk-buruk tempat kembali kita. Seburuk-buruk tempat kembali kita. Kita ada rumah hari ini, tempat menumpang.
Walau rumah kita tak elok mana, kita ada tempat tinggal untuk menumpang. Sementara saat dijemput pulang, tapi kita tak ada rumah nak balik. Balik ke sana nanti kita tak tahu rumah kita apa. Tapi yang pasti ada jahannam. Na'udzubillah ya Allah. Kami tak sanggup ya Allah. Inilah kenapa Rasulullah menangis sesungguh-sungguhnya. Tangisan yang tanpa henti. Bukan sehari, tapi 3 hari. Yang pada penceritaan baginda dia jatuh pingsan. Terpaksa dipaku oleh Sayyidatina Fatimah. Mengejutkan bapanya agar kembali sedar daripada pingsannya. Kalau kita nak fikir, bukan cerita ni bukan untuk diri dia. Dia maksum. Dia tak berdosa. Cerita dia tentang seronok aja. Tentang syurga yang penuh dengan nikmat. Tapi untuk apa dia menangis? Untuk kita pemurahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini asbabun nuzul ayat 41 lah. Banyak. Sebenarnya panjang lagi cerita dia nah. Tapi tak sanggup rasanya sebab di dada. Pada ayat yang ke-42. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul arda wa la yaktumuna Allah haditha. Pada hari itu, yakni hari kiamat itu nanti, hari kita diperhitung, dipertimbang, dihisab satu persatu. Yawaddul ladzina kafaru, mereka yang kufur, mereka yang kafir, yang derhaka kepada Rasul, la tusawwa bihimul ard, suka kalau mereka itu disamakan dengan bumi. Wala yaktumun Allah haditha, karena tak dapat mereka itu menyembunyikan daripada Allah satu pun perkataan, satu pun perbuatan, satu pun peristiwa. Dan Allah Ta'ala menyambung lagi wahyunya yang berbunyi pada hari itu, hari yang Rasulullah menangis sungguh-sungguh ni, hari yang Rasulullah menjadi penyaksi, hari yang Nabi-Nabi lain menjadi saksi ke atas kaum mereka dan umat mereka. Hari itu maka berkatalah orang kafir, yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul, walhal semasa hayat mereka itu kalau asa di sini bermaksud bermaksiat, mengingkari perintah-perintah Rasul. La tusawwiya bihimul ard, alangkah baiknya kalau kami ni jadi macam tanah. Alangkah baiknya kata orang kafir kalau kami ni jadi tanah. Waktu hidup ni kalau jadi tanah kan bagus. Pasal apalah kami hidup ni jadi manusia? Kalau jadi tanah tak dihisapkan. Wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam surah An-Naba ayat terakhir sekali Allah Ta'ala kata, orang kafir akan berkata, alangkah baiknya kalau kami ni jadi tanah semasa hidup di dunia. Nescaya kami takkan dihisap di akhirat nanti. Takkan dipanggil, takkan diseru nama kami nanti. Kerana apa? Kerana selesai perhitungan orang-orang yang berdosa di kalangan orang Islam. Maka orang kafir ini tak ada hisab dah. Kenapa tak ada hisab? Tak ada langsung kebaikan. Alangkah baiknya kalau kami dulu tanah. Dia minta disamakan dengan tanah. Tanah ketika mana hayat di dunia ni, dia dipijak-pijak lah. Tempat dilemparkan segala najis. Dikoreknya dia, dituang najis. Diludahnya dia. Diletakkan segala yang cemar. Segala yang celah. Segala yang cerca. Itulah tanah. Seburuk-buruk tempat yang hari ini kita pandang. Yang kita pijak dia selalu. Itulah tanah. Maka kata si kafir, alangkah baiknya kalau kami jadi
Kalau kami ni jadi tanah. Sambil Rasulullah membaca ayat ni, dia geleng kepala dia. Kesian dekat orang kafir, kata Rasulullah. Apabila tidak sampai wahyu kepada mereka, mereka tak tahu bahawasanya sebegini hebat hisabnya. Maka menjadi satu tanggungjawab kepada kita yang tahu. Kita tahu tak? Kita tahu. Sebelum-sebelum ni pun kita tahu. Kita baca hadis, kita baca Al-Quran, kita baca buku-buku karangan para asatizah kita, cerita tentang azab neraka, cerita tentang nikmat syurga. Kita tahu tak? Kita tahu. Tolong sampaikan kepada mereka. Ajak-ajaklah mereka. Kesian kat mereka. Tanya balik diri kita. Kita buat tak? Kalau kita tak buat, ada perhitungannya nanti dengan mereka di akhirat nanti. Kami duduk berjiran lama dah. Dia tak pernah cerita sikit pun. Dia kira dia saja. Dia selamatkan diri dia saja. Kami berkawan lama dah. Dia tak pernah cerita pun. Itu perhitungan yang akan dihitung kepada kita nanti. Allah, dosa yang banyak yang kita bawa, nak kena berjawab dengan orang lain pula. Takutnya ya Allah, pedih dan sakit ya. Bukan kata pedih lagu kena penampak lah. Bukan pedih lagu kena api. Tapi pedih kena azab. Azab yang teramat-amat dahsyat. Azab inilah yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam menangis semahu-mahunya. Okey, sambung sikit daripada kisah. Ini hadis Bukhari lah yang saya baca tadi. Selesai Nabi sedar daripada Nabi waras daripada pensannya yang lama. Dilihat di sisinya ada Jibril alaihi salam. Dia tanya kepada Jibril, ada jalan tak? Kalau kita nak carilah, ada jalan tak untuk umat aku yang bahawa pahala sebesar zarah itu, memperkembangkan pahalanya, memberatkan timbangannya. Ada jalan tak? Ada, kata Jibril. Melalui syafaatmu, ya Muhammad. Melalui mana syafaat yang boleh ku sampaikan kepada mereka? Aku wajib sampaikan kepada mereka melalui salawatnya. Salawat kepada Nabi SAW. Jangan kedekut tu, jangan kedekut. Sedikit masa terluang, isilah dengan salawat. Ada sedikit ruang, isilah dengan salawat. Sebaik-baik perkataan yang paling mudah kita ucapkan. Tak payah pergi ambil ayat sembahyang nak selawat. Tak payah mandi wajib nak selawat. Tak payah tutup aurat nak selawat. Katalah dalam suasana yang kamu senang, kamu santai. Kecuali jangan duduk di dalam tempat najis. Itulah jalannya, kata Jibril alaihissalam, untuk menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Untuk kita nak duduk dekat, baginda dapat menyelamatkan kita, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah, dengan rahmat Allah kita ke syurga, bukan dengan amal kita. Amalan tak usah cerita, tak ada apa. Dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita juga menangis di sana nanti, tangisan yang tak berguna lagi. Wallahu alam. Ayat yang ke-42 insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi rezeki untuk kita berjumpa lagi, akan sambung minggu depan ayat yang ke-43. Kalau ditanya pada kita, rindu tak pada Rasulullah? Rindu sangat-sangat lah. Rindu sangat-sangat. Lagu mana cara nak menyemai rindu? Kalau ada dia kata dia rindu, tapi dia tak tahu macam mana. Dia tak tahu nak buat macam mana, nak tagih. Nak tagih rindu tu bagi hadir banyak dalam diri dia. Dia tak tahu nak buat macam mana. Bersalawatlah. Bersalawatlah sebanyak-banyaknya. Maka akan hadirlah perasaan itu dengan sendirinya. Jauh benar ku terpisah
dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Hamku bolana ya Rasulullah. Hamku bolana ya Habiballah. Hamku bolana ya Rasulullah. Hamku bolana ya Habiballah. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Hamku bolana, jemputlah kami ya Rasulullah. Undanglah kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Maaf nak, ada apa-apa nak tanya? Ada soalan nak tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okey, baik. Baik, bacaan untuk si mati lah ni. Nah. Bacaan untuk si mati. Yang paling afdal nak baca di atas kubur ke, baca di rumah. Okey, kita nak cari benda yang paling afdal, baca di rumah. Baca di rumah lebih afdal, iaitu dengan tertibnya kita membaca dalam keadaan kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil, berwudu. Kemudian tutup aurat, menghadap arah kiblat. Hadiahkanlah. Hadiahkanlah kepada si mati. Itu yang paling afdal. Tetapi andai ada masa terluang, sekali-sekala kita menziarahi tanah perkuburan, maka boleh kita baca di atas kubur, boleh dibacakan. Tapi bila ditanyakan tentang afdal yang terbaik, baca di rumah, menghadap arah kiblat. Lebih terbaik. Wallahualam. Ada soalan lain? Sahabat Alam Maya? Ada kawan-kawan kita ramai dalam ni yang tak boleh main lah. Okey, silakan. Ustazah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ustazah, adakah seseorang yang beragama Islam, dia belum sempat bertaubat, adakah dia di akhirnya dia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad? Dan yang kedua Ustazah, macam kita kan selalu dengar Nabi, kita selalu nak menangis. Adakah Nabi akan memberi syafaat pada kita di hari kiamat? Itu saja soalan. Okey, baik. Baiklah, pada soalan pertama, seorang yang Islam berdosa tapi tak sempat bertaubat. Itu yang disebut oleh Jibril kepada Rasulullah tadi kan?
Dia akan duduk dalam neraka Jahannam. Adakah mereka ini akan ke neraka terus? Ya, mereka akan ke neraka terus sampai kepada satu tempoh yang dibenarkan, iaitu ketika mana, ini satu hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah kamu ke neraka. Pergi tengok di neraka Jahannam. Apa khabar penghuninya? Apa jawab Jibril? Bukankah engkau lebih maha mengetahui ya Rabb? Engkau lebih tahu. Pasal apa tanya aku? Hang lagi tahu. Pergilah wahai Jibril. Pasal apa? Allah Ta'ala nak suruh main cerita dekat Rasulullah. Maka pergilah Jibril alaihi salam. Waktu ni Malik Zabaniah sedang berada di atas mimbarnya. Dia duduk dalam mimbar dia. Dia tengok Jibril, dia bangun. Penghormatan. Jibril adalah ketua bagi segala malaikat. Lalu Jibril bertanya tentang keadaan orang yang berada dalam neraka Jahannam. Islam. Tapi tak sempat bertaubat. Dosa besar. Banyak sangat dosa. Maka kata Malik Zabaniah, azab teramat sangat. Setiap kali dibakar kulit dan daging mereka jadi baru. Dibakar kulit dan daging mereka jadi baru. Dipecah kepala mereka jadi baru. Itulah keadaan azab mereka. Dah beribu tahun. Kemudian Jibril pun kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa yang diceritakan oleh Malik Zabaniah kepada beliau. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, hampir tengok, ada tak iman dalam hati mereka? Ada tak sedikit iman? Cari. Kalau dalam hayat mereka takkan langsung mereka tak percaya dekat aku. Takkan langsung dalam hayat mereka tidak pernah ada perkataan la ilaha illallah. Pergi cari. Pergi. Ada. Ada di kalangan mereka. Kemudian kata Allah, tanya lagi. Takkan tak ada cinta pada Rasulullah? Takkan tak pernah sekalipun dia sallu ala Nabi SAW? Ada. Di kalangan yang ramai-ramai itu ada seorang. Walaupun dia dosa banyak. Tak sempat nak bertaubat. Dah beribu tahun dalam Jahannam. Ada. Keluarkan mereka dari sana. Keluarkan mereka dari sana. Tetapi dengan syarat. Bawa Muhammad. Tak boleh keluar macam tu saja. Tak ada gerento. Kena bawa Muhammad. Rasulullah dengar-dengar, ya ada lagi ke? Kan? Dah puas dah baginda menangis. Di sana ingat yang katakan Jibril masuk dalam Jannatul Firdaus. Tengok Rasulullah duduk di dalam istana yang diperbuat daripada mutiara. Kedua-dua pintunya daripada emas. Masuk Rasulullah bertilikkan dengan para sahabat. Gemerlapan seperti gugusan-gugusan bintang. Indah dan bahagianya. Tengok Jibril ajak, jom kita pergi sini. Tapi jumpa dengan siapa? Inilah nak jumpa dengan yang ditanya oleh sahabat kita tadi. Apa cerita tentang orang yang Islam tapi buat dosa besar namun mati tak sempat bertaubat. Apa nasib mereka? Inilah nasibnya. Akhirnya selepas beribu tahun mereka akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan dalam surga dengan beberapa peringkat. Kita akan baca. Kitab Tanbihul Ghafilin yang kita baca di Masjid Bayang Baru. Dia akan cerita satu persatu tentang sifat ahli neraka dan sifat neraka itu sendiri. InsyaAllah ta'ala. Okey. Ya. Apa dia? Okey, kalau tak mengucap bermakna bukan Islam. Bila bukan Islam, dia tak ada akaun nak simpan. Kalau dalam hati dia ada lah. Bermakna dia Islam lah kalau ada. Sikit dalam hati, kalau ada insyaAllah. Allah tahu apa yang ada dalam hati, no? Kalau kata dia tak sempat, Allah alam, no? Segalanya milik Allah. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca tadi, dia pun minta jadi tanah, no? Alangkah baiknya kalau jadi tanah, tak jadi manusia, no?
Wallahu a'lam. Okey, lagi satu soalan yang kedua apa dia? Apa ni macam kita kan bila dengar selawat, habis tu kita dengar orang sebut kisah Okey. Menangis apabila mendengar kisah Nabi. Macam kita lah, kan? Buat-buat kah? Buat-buat kah ada dia hadir sendiri kan? Kadang-kadang dengar sebut nama dia pun bergegak rasa jantung ni lah. Bergoyang rasa jantung. Ha? Buat-buat kah? Kita bukan berlakon. Kalau baru nak berlakonlah. Nah, sebab apa? Sebab dalam hati ada tumbuhnya perasaan kepercayaan. Itu dipanggil sebagai iman. Apabila dalam hati ada kemanisan iman, maka perkara ni tak boleh dibuat-buat. Dia akan hadir perasaan itu dengan sendirinya. Itu yang terbaik nah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Habis nak? Habis saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak nak. Janganlah dakwah saya di akhirat nak, saya tak ada apa nak bawa. Yang baik itu dari Allah. Yang lemah, yang kurang, yang berdosa itu adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita berpisah dengan sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam.